jadi, semua yang jadi, cerita sini habis ini, tak payah kau ngungkit lagi. Podcast Borak Sini Habis Ini kali ini kita nak jemput seorang pengarah dan juga penerbit ni. Lama kita tak jumpa dia. Tapi semalam kita dah jumpa dekat preview eksklusif untuk filem Imaginor. Betul sebut betul. tu Imaginor. Imaginor. Lama tak jumpa. Ni Amir Mustafa kan? Orangnya sentiasa muda. Thank you Ajak dah datang. Katanya dia pernah podcast, so dia tahulah apa perjalanan podcast. Podcast ni kira macam borak-borak santai. Kita berbincang atau berdiskusi tentang of course filem Imaginor. Dan mungkin ada update terkini daripada Ni Amir lah kan. Sebab lama tak catch up dia punya berita. Sebab lama menghilang. Lama menghilang bagaimana Mir? Itulah last movie yang sendiri dia buat kan. 9 tahun lepas kan. Kill 10 tahun lepas. Terbaik dari langit 9 tahun lepas. Tapi 9 tahun ni. 9 tahun terbaik dari langit. Pernah masuk festival menang kan? Ada menang. Kalau Kill lah, Kill menang. Kill tu Kill your first film. Masa tu FFM lah, Festival Film Malaysia. Masa tu kira dia jadi macam saya punya tiket lah untuk industri. So apa? Masa tu menang best film, best director semua tu. Jadi most benda yang kita shooting, production lepas-lepas tu semua dari Kill. Kill pembakar semangat lah Kill ni. Itulah. So film tak banyak school. pun. Saya punya film school. Karya daripada Ni Amir tak banyak pun. Tapi sekali dia muncul, mungkin ada sesuatu yang dia ingin tampilkan kan. Macam filem Imaginor ni, I dapat lihat you cuba untuk buat sesuatu ataupun menyampaikan sesuatu kepada masyarakat bahawa kita mempunyai alam lain di mana kita sendiri lalui setiap hari, di mana kita tidur dan bermimpi. Dan menggunakan kaedah hipnosis untuk rawatan. Itu yang aku faham. Tapi mungkin ni Amir dia ada pengertian meluas tentang dunia hipnosis ataupun hipnosis adalah satu rawatan ataupun kaedah. Well, kalau masyarakat kita maybe dia linkkan hipnosis ni dengan macam pukau macam tu. So kalau macam pukau lah. So kita punya lain. Kalau angle untuk Imaginor ni saya fikir macam bolehkah kita ni dipukau untuk bercinta macam tu. Okey, bolehkah kita dipukau untuk bercinta love story, biasanya, cari jodoh tapi terus pukau macam tu. Biasanya aku dengar kalau hipnosis ataupun pukau orang nak buat jahat dengan kita, macam dia nak curi something. Kawan aku pernah kena pukau. Ingat kita kena bagi duit. Kena bagi duit tau. Macam scam dia tak sedar yang dia kasih duit tu. So kali ni betul. Banyak orang kaitkan dengan benda jahat lah. Benda-benda jahat. Tapi yang ni dipaksa untuk bercinta sebab kau dipukau untuk bercinta. Tak adalah kena paksa. Dalam ni kita ambil angle hipnoterapi. Hipnoterapi ni ada orang guna untuk kebaikan. Contohnya macam nak berhenti isap rokok contohnya. Dan kita hypnotize, kasih macam berhentilah. Konsep hipnosis ni macam ni. Dia macam kata kita salam kan. Salam biasa kita salam. Otak kita dah macam fikir akan pegang tangan salam. Tapi tiba-tiba kita angkat tangan tu letak kepala orang. So dia macam apa hal ni kan. Tapi masa tu kita boleh macam bagi suggestion macam tidur contoh. Setengah orang dia akan macam terima dia boleh tidur ataupun benda macam tu lah. Dia in a way orang kalau salah guna mungkin boleh jadi jahat lah. Tapi dalam cerita Imaginor ni dia hipnoterapi. Maksudnya dia guna sebagai macam kesihatan macam tu, macam memulihkan mental issues. Kan zaman sekarang ni kebetulan je sebenarnya saya shoot ni macam 2 tahun lepas macam tu. Tapi zaman sekarang kan macam anxiety, panic attack apa semua. So benda-benda tu adalah elemen tu dalam movie ni. Elemen panic attack adalah dalam menyelesaikan tu dengan hipnosis macam tu, tapi mencari cinta. Dan I rasa macam I dah tengok semalam tapi tak sempat habiskan. Tapi jalan cerita dia menarik. Dia menarik. Sebab dan I rasa macam unik. Sebab karya ni dia gabungkan genre ataupun konsep romantik dengan sci-fi macam tu. Tapi bila kata sci-fi orang akan menganggap macam dunia angkasa, dunia saintis macam tu kan. So mungkin kali ni kita mungkin Amir nak bercerita lebih panjang lagi tentang konsep you menggabungkan romantik dengan juga sci-fi dan dunia
yang dikatakan tadi, hipnosis tu? Sci-fi element kita yang dalam movie ni, dia lebih ke arah conceptual. Bila kata kita kata hipnosis ke apa benda semua, dia bermain dengan otak kita, cara kita fikir, memory, benda ni semua. Itu yang elemen sci-fi tu. Kita guna science dengan dia fiction kan benda tu. So siapa yang mencari benda tu, dia ada elemen misteri, puzzle, yang tu ada. Tapi bila kata cinta tu, love story ni, dia love story antara Beto Kushairi dengan Diana Daniel, dengan juga family dia. So ada macam Nadia Nisa jadi adik si Beto, Mio Hashimana, bapa dia. Dan adalah kita ada pelakon-pelakon lagi macam Fatimah Abu Bakar, ada Datuk Aflin Shauki. Tu dia saintis ke atau apa kita nak? Dia macam pakar hipnosis lah. Dia pakar hipnosis. Oh ya. Tapi saya tertarik dengan watak yang dipegang oleh Datuk Aflin Shauki tu. Dia macam nampak natural dan nampak sisi dia lah. You know? Dia macam nakal-nakal sikit. I suka macam spontan. I'm interested dengan macam otak-otak yang macam katalah Abang Aflin contohnya. Dulu pun masa Kill saya ada cast ni arwah Harun Salim Bacik. So orang sentiasa macam fikir dia as macam komedian. Tapi dia berlakon tu ada sisi yang komedi yang dia tak adalah serius gila-gila, tapi dia pun tak jadi kelakar yang macam besar sangat. So Aflin ni pun sama juga dalam cerita ni. So dia interesting lah bila karakter tu on screen. Dan filem Imagino akan menemui penonton pada 23 Februari. Ada tak lama lagi lah, 2-3 hari. So semalam kiranya macam satu tayangan eksklusif untuk Dia Amir sendiri tengok respon lah daripada penonton. Ini pertama kali kita tengok reaksi dia orang. Tapi penuh semalam. Macam tak expect macam walaupun 3 platform media ada yang mengumpulkan penonton-penonton, tapi kiranya macam dia orang eager, macam aku punya inbox Facebook dengan juga email pun ramai selepas tu. Lepas aku umum dekat Facebook, semua orang macam nak tiket. Alamak, aku cakap macam mana kan. Kena tengok kat panggung kalau yang tak dapat tu kan. Dia orang tahu tak filem ni pasal dia orang boleh orang kita kan Melayu. Dia kadang-kadang bila kata nampak dekat poster tu ada macam ikat dekat alat hipnosis tu kan. Dia macam mungkin akan ingat filem macam X-Ray. You know? X-Ray kan macam back to last ni kan, macam kembali kepada so aku ingat macam masyarakat kita boleh terima ke naskah yang macam ni, yang macam mungkin sekarang kan macam orang suka filem hantu, filem aksi, tentera kan, macam Amir sendiri macam Amir sendiri bila buat filem ni, ada tak macam terdetik macam macam mana penerimaan penonton dengan Imagino? Ada juga. Saya tulis ni dengan Reza Minhad. Reza Minhad tu pelakon Kill lah. So Reza dia tulis juga Terbaik dari Langit. Dengan kali ni Imagino kita orang sama-sama tulis. Lama juga kita tulis, dalam 2 tahun lebih. Proses pemikiran tu lah. Tu yang lama tak buat comeback tu. Lama sambil dengan macam yalah cari makan, buat job apa semua. Nak tanya ni, selama tak berkarya, tak keluar filem, Amir buat apa? Actually saya run production company which is yang buat Imagino ni lah. Nama Lumatic Films. Kita memang buat TV commercial untuk TV, iklan. Telemovie ada. Antaranya drama. Ada satu nama Shiba Du dekat Astro. Tu ada Syafiq Kyle. So ada macam banyak kita buat macam branded content jugalah. Dengan brand macam tu. So tapi itu semua kerja lah mainly. Semua untuk buat filem. Iklan? Sendiri. Iklan apa? Iklan Petronas pernah, tapi Petronas yang gawai dengan keamatan macam tu lah. Nescafe lah, Garnier, adalah few hundred plus. So apa yang membuatkan namanya dengan Reza nak kembali dengan sebuah filem Imagino ni? Kita memang dah ada story ni. Even sebelum Kill lagi dah ada story ni. Tapi so idea lama ni. Idea lama tapi dia tak develop habis. So 2 tahun sebelum kita shoot tu baru macam betul-betul sit down buat semua kan. Satu is the scale lah yang kita mampu milik in a way nak buat, sebab kita bukan studio kan, macam tak boleh
nak buat cerita perang tentera ke apa, saya ambil satu topik yang very simple, which is love, family. Saya nak macam jadi macam snapshot of kehidupan Malaysia, kehidupan orang Malaysia ni apa, tapi nak interestingkan sikit supaya bukan love story yang macam straight love story lah. Dia ada elemen extra lagi. So kalau penerimaan penonton you tanya tadi, saya harap macam ada dua angle lah. Maksudnya siapa yang just nak simple love story between kekasih dengan family ke apa, dia boleh tengok, dia boleh dapat. And tu macam tengok semalam tu yang bestnya macam ada orang mainly saya punya bukanlah terkejut ke apa, tapi interesting untuk tengok orang nangis dekat orang ujung. Macam saya tengok dia orang ni nangis, maksudnya sampailah love perasaan tu ke family punya angle tu sampai. Walaupun cerita tu kita ada elemen macam dia puzzle, dia macam berfikir sikit belah yang hipnosis dengan sci-fi ni. Tapi saya nak macam inject sikit ke local scene juga supaya ada alternatif lah untuk orang macam ni jenis yang macam ni. So ada dua tu. Maksudnya kalau nak pergi untuk macam berfikir, nak kupas sikit, cari apakah macam tema cerita ni pun boleh. Kalau nak pergi just layan untuk macam love story, tengok lakonan Beto dengan Diana Daniel. Beto mantap padu Ya. Okay, Imagino ni mungkin penonton-penonton nak tahu kenapa letak tajuk Imagino. Yang aku tahu Nur tu adalah watak kepada Diana Daniel kan. Okay, Imagino kenapa letak cerita dia basically pasal macam bercinta dengan imajinasi lebih kurang. So Nur ni imaginary ke tak, so dia macam play on words sikit lah, bercinta dengan gadis dari mimpi kita macam tu through hypnosis. Jadi Imaginur tu imaginary Nur ke, kita play on words sikit lah. So untuk macam penerimaan dia jadi macam ni juga on marketing movie ke apa benda semua. Orang kita mungkin lagi senang nak hadam kalau kita just taruh title terus yang macam tahu lah cerita ni pasal apa. Tapi untuk feel cerita ni somehow kita rasa macam try je lah, dengan approach kita. Saya pun lama tak buat apa. Tapi redah je lah kan. Tapi kalau bercakap pasal tajuk, sebenarnya unik tu. Imaginur kan. Ringkas dan mungkin orang akan macam aku dah tahu dah pasal imajinasi dan Nur tu adalah watak. So harap orang dapat tangkap lah. Cuma macam first impression tak tahulah dia orang punya reaction macam mana. Contoh macam Kill contohnya. Kill ni punya reception dia kan kata tadi menang award ke apa benda semua ni lepas tayangan kat panggung tu. Masa panggung tu dia macam orang baru nak get to know, and kebetulan jenis cerita dia bila orang dah tengok baru dia bercakap, baru dia word of mouth. Cuma situasi panggung kita kat Malaysia ni kita kena hit first 3 days kan. Maksudnya sebab dalam skim dalam wajib tayang yang hari ada tu orang nak kena orang nak kena penuhkan pawagam tu dalam masa 3 hari. Maksudnya you kena start engine 2 minggu sebelum tu kita buat pratonton untuk macam at least kita ada buat a few pratonton ke kasi mula orang bercakap dulu. Hopefully kalau orang suka, kita perlu memang support punya type. Beto pernah buat satu cerita Bisik pada Langit dulu. Ada Jalil Hamid semua. Cerita tu pun dia start, lepas tu dia keluar dari panggung sekejap, tapi lepas word of mouth macam tu dia masuk balik and banyak panggung, and in the end dia collect juga box office. So cerita jenis macam ni saya sedar sebab kita ni skill tak besar, tak mampu nak macam terus boom kat satu Malaysia cakap kita ni ada cerita macam ni sila tengok ke apa. Kita memang kena rely juga on word of mouth orang tu punya support. Okay Amir, secara ringkas apa yang Amir boleh bagi tahu penonton kita tentang sinopsis ringkas lah tentang intipati filem ni. Macam mana sinopsisnya? So sinopsis dia cerita pasal Zuhal, seorang yang mengalami macam masalah panic attack macam ni. Dia pergi mendapatkan rawatan hipnosis, tapi efek dia punya perempuan dari mimpi dia muncul in real life dan dia bercinta dalam reality dia. Dalam reality. Yang selama ni dia tengok dalam mimpi kan. So bercinta dengan orang mimpi lah. So dia kata tadi. So dia bercinta dalam dunia reality. Tu kena tak pastilah. Tak pasti. Itu yang penonton kena tengok. Okay. Dia adalah macam twist-twist dan twist
Ini sedih-sedih dia. Kalau filem ni Amir Mustafa ni orang dah tahu dah. Kalau dia tengok filem-filem sebelum ni dia ada macam twist ataupun kejutan ataupun Amir suka membiarkan penonton tu berteka-teki sendiri di penghujungnya mungkin. Sebab saya punya konsep ni, fikiran saya lah pasal movie ni bukan macam email. Kalau email kita bagi tahu okey ABC kan, tapi jawapan kita, saya punya approach saya approach satu tema contohnya. So dalam tema ni keluarga dan family dan kehidupan contoh, saya just timbulkan persoalan tu, tak bagi jawapan. Saya bukan nak berdakwah bersyarah cakap jawapan dia macam ni. So terpulang. Jadi bila buat macam tu, penonton punya reaksi dia ada dua jenis ataupun beberapa angle. Saya tak fikir pun nak buat macam ni, tapi dia rasa macam tu. Okey lah. Saya punya kerja just terserah macam pada penonton untuk buat kesimpulan sendiri. Betul. Okey, dunia hipnosis ataupun dia punya rawatan dalam bidang perubatan adalah hipnosis tu, yang orang kata jam tu bergerak. Apa nama? Spiral, benda tu metronom. Benda tu untuk piano tu, untuk timer piano kan. Tapi selalu orang guna untuk orang bagi pukau kan, macam nak kasi tidur kan. Kan aku tengok cerita apa filem-filem, adalah filem-filem yang ada benda tu. Orang nak bagi orang tidur dengan pendulum tu yang macam gerak kan, tik tik macam tu kan. And then kena tengok satu screen dekat TV, ada monitor, spiral. Benda tu berputar. Dan mungkin kalau kita tengok macam membuatkan kita macam asyik nak tidur. Tu trance. Itu macam trance. State macam trance lah. Kira nak ready kan kita kan. Jadi macam kita start macam tu, relax, tenang, fokus benda tu, pukau. So antara contoh macam saya buat promo dengan Abang Aflin Syauqi kan. Dia ni main yang watak hipnotis ni. So promo dia tu dia macam cakap, bayangkan badan anda sedang cair. Dalam 10 saat anda akan mengalir jatuh ke lantai. Nanti anda akan tonton Imaginor di Pawaga 23 Februari. Kreatif kan. Okey, kalau aku baca tengok dekat Wikipedia, sebab aku nak tahu hipnosis ni apa. Aku tak tahu dah perkataan dia adalah macam Mami cakap tadi, pukau. Tapi dalam Wikipedia dia kata hipnosis adalah seni komunikasi untuk menjelajah ke alam bawah sedar. Subconscious. Okey. Tu kata tadi, kalau kita salam tu kita boleh bypass. Dia macam kalau kita terkejut kan. Contoh saya buat Budi bersalam dengan orang yang nak pukau kita. Atau macam mana? Kalau kita nak pukau orang contohnya, kita nak pukau, I salam you, then kita ingat salam lah kan, dalam otak, tapi tiba-tiba angkat tangan tu kan, macam terkejut. Tapi masa tengah terkejut tu yang kita macam cakap tidur ke. Kalau kita dah dalam trance punya state, dia mungkin orang tu macam betul kan, penat lah aku tidur juga. Contohnya dia pakai bahasa juga. So kalau saya cakap Kak Budi, jangan fikir pasal kucing hitam, apa you buat? I akan fikir kucing warna lain lah. Fikir macam lain. Putih. Tapi tak fikir hitam. Tak fikir hitam lah. Okay. Ni power ni. Sebab tak jadi. Tak tadi nak pukau ke lah. Tak jadi. Ni kuat. Sebab kalau tak, contoh kan, macam audience yang dengar ni, contoh kan, saya cakap jangan fikir kucing hitam. Kalau saya, kalau biasa, dia akan fikir kucing hitam tu, sebab dah fikir dulu baru tolak ke tepi. Kan, lepas tu fikir kita bayang dulu. Dia macam suggestion. Kucing hitam tu dalam kepala. Ya. Baru tolak ke tepi. Tapi maksudnya daripada bahasa saya cakap jangan fikir kucing hitam tu, dia indirectly dah suruh orang tu fikir pasal kucing hitam. So gunakan bahasa tu untuk suggest lah. So contoh macam yang your kawan kena scam ke kan, cakap pasal duit ni tak apa, tak penting pun ke apa benda, tak tahulah, dia guna bahasa tu. Mulut dia manis. Rasanya jampi. Macam jampi ke pukau macam tu. So dia dah, subconscious kita yang fikir kan, kita tak sedar benda tu, dia pun buat je. Dia tak sedar duit dia tu diserahkan pada orang tu. Ya, banyak kes lah macam tu. Dia kena belajar ni hipnosis. Tapi watak untuk pakar hipnosis which is Datuk Aflin Syauqi ni memang sesuai dengan dia. Dengan apa, dia pakai jubah, style dia. Suka makan kuaci. Adakah relevan makan kuaci dengan hipnosis? Saya just nak buat dia punya macam Caca Merba sikit punya karakter, macam terabur. Karakter dia macam tapi kerja dia macam kaji minda orang kan. Tapi dia sendiri punya minda tu macam terabur saja mainan. Mungkin Amir ada fakta lain pasal hipnosis. Ada tak macam kita nak tahu pasal dunia hipnosis? Ada tak macam
kita boleh belajar benda ni ataupun dekat bidang psikologi kan? Ya, memang. Kursus-kursus tak tahulah ada kursus ke tak ajar hipnosis. Tapi dia memang psikologi punya bidang. So fakta dia orang guna ni kadang-kadang magician guna tau. Yang pernah tengok tak yang macam dia ada panggil orang pergi naik atas stage jadi ayam lah. Pernah nampak tak? Pernah. Dia ada macam show lah. Show. Macam hipnotis tu on stage punya dia hipnotis. Buat magic lah benda ni. Dia macam buat magic. Tengok nanti dia ni jadi ayam. Okay, tidur. 3, 2, 1 tidur. Orang tidur. Jadi ayam. Ni orang tu jadi macam ayam on stage. Tapi yang tu orang-orang yang naik on stage tu orang yang very suggestible. Dia kita suggest something, dia akan terima. Contohnya ada setengah orang dia skeptik macam saya, kalau orang tu suggest tidur. Kita apa hal kau ni kan? Macam tu. Setengah orang macam mungkin dia ada ikut. Tapi kalau macam illusionist, hipnotis yang on stage punya, dia gunakan benda tu untuk buat performance. Saya start daripada situ yang macam best tengok benda macam ni kan. Kenapa orang ni ikut kan? Macam kenapa kau jadi ayam ni kan? So tapi saya ambil daripada situ tu mula menulis Imaginor ni lah. So Amir pergi tengok YouTube je. YouTube je. Tengok dekat YouTube tu tentang macam mana orang bukau ataupun buat magic macam ni kan. Kalau nak cari siapa yang tengok ni kat YouTube ke apa, boleh cari Darren Brown. Dia tu macam tidurkan, dia macam hipnotis macam ni lah. Dia macam tidurkan orang tu, lepas tu dia bangunkan orang tu dekat Egypt tiba-tiba. Dia dari UK. Tu macam betul ke dia ni kan? Macam, tapi interesting lah tengok. Apa tadi? Darren Brown nama dia. Darren Brown. Google guys. Dah lama lah. Dia buat TV show lah out of it. Tapi saya nak tengok yang real ni dalam real ni ada ke? Memang ada pun, which is hypnotherapy tu lah. Macam orang nak berhenti addiction kan, isap rokok tu dia nak berhenti, dia ada macam podcast mungkin even yang macam pakai macam masa sebelum tidur cakap apa kita tak perlukan rokok ke ataupun ada lah, dia macam tenangkan minda, anda boleh relax, benda macam tu just untuk kita trance, relax. Tapi orang guna ni salah guna ke ataupun guna untuk kebaikan ke, tapi adalah benda tu psikologi. Ya, permainan minda. So dari situ Amir tertarik dengan dunia minda, minda manusia. So you kaji dari situ. Tapi untuk buat movie kat Malaysia, kalau kita cakap pasal benda ni sahaja, mungkin macam susah sikit untuk nak macam cakap ke orang, penerimaan orang, interest orang mungkin macam apa ni. Tapi orang kita tahu tu pukau. Versi negatif dia. Jadi benda ni kita salah satu elemen je untuk enable kan cerita cinta. So kita punya cerita cinta ni, cerita si karakter Betul Syahiri ni the main thing lah. Tapi behind the scenes tu adalah elemen ni. Okay, semalam masa selepas sesi tayangan eksklusif tu mungkin you guys ada buat rakaman lah, respon, tanya dia orang macam mana perasaan dia orang. Mungkin ada antara yang Amir nak bagi kita orang tahu tentang respon. Sebelum kat luar pun itu kata macam saya surprise. Actually sebab kita first kali premiere ni tahun lepas kita pergi kat New York Asian Film Festival. Itu satu. Buat kat sana? Kat sana sekali Imaginor. Respons orang kat sana adalah, tapi ini kali pertama Malaysia punya. So bila saya tunjuk kat Malaysia, reaksi dia ni sebelum kat luar lah, belum tanya lagi. Satu maksudnya elemen after ataupun sebelum tontonan? Dalam tayang, masa tengah tayang. Orang nangis tu, which is satu elemen yang saya rasa hopefully sampailah dekat penonton. Orang menangis masa nak last kali ataupun ada babak-babak tertentu? Ada babak tertentu lah. Dengan kat last juga. Okay. So ini macam teaser lah. Sebab cerita ni family punya type. Okay, dia ada hubungan dia dengan ayah dia. Ayah, which is, adik. Dia macam, I think Beto memainkan peranan penting dalam membuatkan kita rasa tau. Kita rasa apa yang Beto tu rasa. Faham tak? Beto ni memang dia punya karakter, pergerakan badan, expression muka, dia duduk diam pun dah dialog kan. Dia bukan, dia tak jual handsome ke kekacakan, dia tak jual. Dia jual adalah macam mana dia nak deliver watak tu, menjelmakan watak tu
sehinggakan kita pula rasa apa yang dia rasa. I think pilihan yang bagus lah untuk Beto. Saya memang memang kagum dengan Beto lah dah lama. Dengan sekarang pun alhamdulillah untuk dia lah, saya happy untuk dia dengan dia punya kejayaan through Mat Kilau betul kan. So recognize dah untuk orang Malaysia kan, dah tahu dia ni dah memang ada craft. Memang kelas lakon. A lah. Kalau kat Malaysia kelas A lah. Dia memang menjiwai watak betul-betul. Tapi bukan dia saja. Bagi saya Diana Daniel pun memang interest saya lah bila panggil Diana ni, sebab cerita saya ni saya kena explain sikit. Saya terkejut dengan dia punya intelligence. Maksudnya dia pandai tanya soalan dia. Dia dah tahu dah. Bukan tahu tu, dia tanya soalan yang benda yang memang saya nak kena explain. So dia jadi macam nampak dia memang pandai lah maksudnya. So bila dia datang ke skrin pun saya rasa dia memang ada karisma tu. Dia match dengan Beto lah bagi saya. So pilihan dua orang ni bagi saya memang happy lah. Okay, untuk dapatkan Beto dengan Diana Daniel mudah tak? Dia kan macam sibuk. Beto memang dah lama saya nak kerja dengan dia. Dengan kita memang dalam circle similar lah. Maksudnya ada kawan-kawan yang dah pernah kerja dengan dia tapi saya dengan dia tak pernah betul-betul kerja. Tapi dalam Key tak ada, dalam Key tak ada, Terbalik Langit pun tak ada. Tapi dia ada je kan dalam projek kawan-kawan apa benda semua. Memang saya macam satu hari memang kena berlakon dengan Beto ni kan. Wajib. So memang approach cerita story semua and very smooth lah. Dia memang very professional. Macam tu. Dia very committed. Memang dream lah. Sebab bagi saya directing ni 60% casting. Kan. Saya dah casting betul. Saya casting betul lah, maksudnya pemilihan pelakon yang menentukan kejayaan filem. Bukan directing punya kerja. Kerja saya ni bila saya dah casting orang betul, which is contoh macam Beto dengan Diana Daniel ni, 60% kerja saya dah settle lah sebenarnya. Tinggal 40 je nak macam cerita story ni macam ni. So saya rasa memang membantulah dua-dua karakter tu. Even Aflin Shauki pun. Masa berjumpa dengan Beto, Amir cakap apa dekat Beto yang nak terangkan watak karakter Zuhal ni? Maybe dia jadi satu senang sikit first lah, because satu dah sort of kenal lah kan. Kenal. Dua, dia memang tahu saya punya kerja Kill Terbaik Langit. So bila datang jumpa karakter Zuhal ni, memang saya ceritalah siapa dia ni. Dia pun banyak bertanya apa masalah Zuhal ni, apa perjalanan cerita dia. Explain macam tu lah. Dengan Daniel? Diana saya first time jumpa masa tu. Tak pernah jumpa lagi. Cuma saya tengoklah kerja-kerja dia. Sebab dia pun dah lama, semua orang kat Malaysia tengok dia berlakon dari kecil lagi apa semua kan. Bila jumpa, itulah saya pun explain plot cerita ni, and dia tanya soalan-soalan yang betul. Saya rasa chemistry pun bagus. Sebab bagi saya yang penting ni, macam dengan pelakon ni apa semua, dia real. Orang tu macam santai, macam senang nak cakap, bukan rasa macam diva sangat ke apa. So semua orang yang dalam cerita ni very relax macam tu lah. Saya nak cerita dengan dia senang apa semua. So bekerja tu senang lah. So masa pemilihan pelakon tu, ada pelakon-pelakon lain ataupun you dah target dah macam okay, watak ni kena dengan Beto, watak ni kena dengan Diana Daniel? Masa tulis kita tak ada target apa-apa. Kita just tulis dulu. Tapi lepas tu memang dah siap tu, memang bayangan terus diorang. Sebab bila dah siap tu macam okay, settle. So kita tulis tu agak lama, 2 tahun. Maksudnya dari 2018 saya tulis. Kita shoot ni 2020, tapi pandemik. Ngam-ngam shoot 2 minggu. Jadi tergendala berbulan lah, 6 bulan. Berapa peratus yang dah half? Yang dah kita shoot half. Lepas tu 6 bulan tergendala. Saya rewrite. Sebab masa tergendala 6 bulan tu kita edit dah. Yang dah shoot ni kita edit. Lepas tu rasa ni boleh tulis balik sikit. Sepatutnya kita pergi shoot dekat Jepun. Dalam cerita ni ada elemen-elemen Jepun lah. Sebab konsep of kehidupan orang Jepun ni saya ada ambil sikit lah. Dah beli tiket semua benda, tapi pandemik. So and then tukar kepada kita tukar Perlis. Tapi Perlis pun cun juga. Dia memang kita nak ambil nature Jepun ni. Okay, jap. Ada satu scene babak dia kalau kita nampak dekat poster pun tahu. Itu dekat mana?
Padang yang ada rumput Itu Perlis. panjang. Itu Perlis tu. Ha. Tu yang Amir cakap cantik tu. Dia punya scenery. Ya. Belakang ada gunung. Ya, Perlis lawa. So kalau tidak gunung Himalaya. Kalau tak adalah macam nature jugalah dekat Jepun. Pokok-pokok apa Sakura. Kan? maybe tak tahu. Tapi kita ambil keindahan Malaysia. Tapi benda tu boleh buat CGI apa? Buat green screen kan? Oh, ya, real lagi best. Lagi feel. Amir, you are perfectionist ataupun kalau filem maybe. Kalau filem you buat kasi-kasi betul jadi. Ya, dengan kemampuan lah. Saya pun realistik juga. Saya punya background engineering. Bukan filem. So saya belajar engineering, lepas tu dah habis belajar tu baru ambil filem. So saya rasa saya ada otak yang macam logical thinking yang engineer ni. Nak perfect pun logik lah sikit bukan artis seniman sangat-sangat lah. Saya macam ada juga fikir tak lepas ni macam ni. Okay, cara nak bonding watak ni Zuhal dengan Nur, is it easy ataupun masa lakon nak berlakon, masa dalam penggambaran nak bonding? Masa awal of course tak berapa nak senang lah dulu. Maksudnya baru start apa benda semua. Tapi kita ada rehearsal and kita bincang pasal karakter tu banyak before kita shoot apa semua. So benda tu semua memang membantulah. Dengan pandemik tu dia jadi kita shoot sikit, dia dah mula sikit-sikit. Tak banyak scene lagi dengan dia orang dua, tapi dah ada sikit. So jadi intro. So you bayangkan macam kalau kita buat satu projek tapi macam shooting ke apa benda whatever project lah, start lepas tu habis dalam satu period. Tapi ini dia jadi start lepas tu tergendala 6 bulan. 6 bulan ni semua orang fikir Imaginor ni. Masa tengah cuti ni semua saya tapi ada hikmah juga. Kalau 6 bulan tu you boleh upgrade ataupun you boleh rewrite tadi you cakap mungkin ada lebih better. Betul. Daripada skrip asal yang macam ni. So dalam bulan 6 bulan you okay better. Saya rasa betul. Sebab Beto pun cakap sana sini. Ya, masa kita shooting tu bila dah boleh shooting balik tu, Beto pun cakap, Nick kau ni memang nasib baik lah. Beto pula bagi saranan. Dia macam cakap macam kita ni nasib baik lah. Kita dapat buat apa yang kita nak buat ni. Dia jadi macam ni. Ada hikmah lah. Pandemik ke apa semua. So in the end memang saya puas hati lah dengan hasil ni. Sebab yelah lama tak buat movie kan. Dah 9 tahun. Last kira saya rasa untuk nak kira comeback tu kena something yang solid dan boleh dibanggakan lah. Saya so far saya bangga lah dengan yang ni. Kira macam awards punya aim lah. Kalau AJL buat lagu untuk AJL material. So mungkin sebab ada yang I nampak ada cinematography dia not bad. Dia punya color grading not bad. Saya bukan nak mengejar awards ke apa. Sebab contoh macam Kill juga awards ke apa semua tu dia datang lepas movie tu ditayang. So saya mengharapkan macam cinema goers Malaysia tu dapat enjoy dekat panggung. Sebab biasa lepas dah habis macam word of mouth tu tadi lah, orang dah mula cakap best tapi cari kat panggung dah tak ada cerita baru dah keluar semua. So saya mengharapkan hype tu macam hebahan dengan orang enjoy tu dekat cinema tu first. Award tu kalau ada okey lah, alhamdulillah lah kalau ada kan nanti. Tapi nak kasi orang kita hypekan dulu. Tengok dulu cerita yang jenis macam ni. Sebab bagi saya crowd Malaysia ni kepada saya ada dua jenis. Satu yang jenis tengok cerita saya ni macam ni. Ada satu jenis cerita yang apa lagi mainstream yang lagi diketahui. Contohnya saya punya positioning untuk semua movie sebenarnya kat tengah-tengah. Maksudnya ada tu kata ada love story tu, ada juga hypnosis yang konseptual ni juga. Saya cuba kahwinkan dua-dua ni supaya semua orang Malaysia ni boleh enjoy both aspect lah. Dia lagi boleh appreciate lah somehow. Okay, selain daripada cabaran untuk berhenti tadi, stop sekejap untuk pandemik kan. Mungkin ada lagi cabaran yang of course duit lah. Duit lah. Sebab ni kata independently kan. Saya buat independent. Yang ni kita nak bayar Beto berapa? Bukanlah ni maksudnya as a whole production kita nasib baik. Kenapa kita boleh buat pun is kita dapat Finas punya grant partly. Then selain daripada tu berapa ratus ribu grant daripada Finas? Grant dari Finas dah 400,000. 400,000. Selain daripada tu pergi lah hutang ke cari kutip tu. Sanggup berhutang saya kerja untuk buat filem.
Kalau nak buat independent lah. Kalau tak kena cari investor ke apa benda lah. Tapi ni saya nak buat sendiri sebab saya dah pernah buat dengan dua studio yang besar kat Malaysia kan. Tapi saya tak ada contoh filem Kill dengan Grand Brilliance masa tu, Media Prima. Apa ni, Terbaik dari Langit, Astro Shaw. So yang ni sendiri Lumatic Film. Ya, sebab banyak je orang kat luar sana production yang buat sendiri apa semua. So boleh pun kan. buat masa sekarang cuma duit lah. Berhutang dulu layan dulu lah. Tapi dapat untung lagi, cover lah balik. InsyaAllah kalau dapat kan, dengan pendengar borak sini habis sini. InsyaAllah. Ni Amir, kos kalau nak share boleh ke? Kalau kos, tanya kos ni berapa? Kos kita campur dengan semua sekali dalam 1.5 million. 1.5 So berapa banyak tu hutang? Ya tolak 400 daripada Finas. Tapi Finas banyak bagi Finas ni macam kata setiap filem yang producer submit untuk buat dana, minta dana, ada tak ada proses 400 semua dapat 400 ataupun ada yang 400 ni kira sikit lah. Kalau itu paling sikit in 400. general ada yang dapat juta-juta pun ada juga. Tapi itulah depend pada presentation macam mana kan. Tak pasti macam mana kan. Tapi yang kita orang present jenis cerita macam ni macam tu lah, skill yang dia support. Tapi nak kata itu pun unik kat Malaysia. Kalau macam Indonesia ke negara lain mana ada macam tu. So at least ada something kickstart. Indonesia tak ada pinjam-pinjam ni. Tak ada dana. Tak ada dana. Dia macam investment daripada dia orang ada ni lah. Tapi dia ada market. So bila kita cerita pasal market, market dia besar. Even katalah macam cerita tu memang niche kan, macam memang spesifik jenis pun dah ada ramai orang tengok juga kan. Belum kira lagi cerita hantu yang satu Indonesia tengok. Kita susah sikit kan. Kita punya market segregated dari kaum satu kan. So 30 juta orang Malaysia ke macam mana, berapa persen dah kira Melayu, Cina, India, dan umur lagi apa benda semua, cerita Hollywood lagi. So contoh bila kalau kata Indonesia tu, kita tahu dia jadi logik untuk nak spend katalah 1 juta ke 2 juta ke even 10 juta. Dia tahu boleh nak recoup balik kan. Kalau kata I bagi tahu you you nak buat movie harga 1 juta contoh, tapi you boleh dapat pulangan 500,000, you nak buat? Tak buat kan. Macam susah sikit lah nak buat. Maksudnya benda tu risky. So itulah senario Malaysia punya ni. Sebab kita pun tu kata tadi 3 hari first tayangan tu kan. Kalau tak hit, kalau tidak pawagam akan tarik. Sebab dia syarat wajib tayang. Kita masuk through Finas. Wajib tayang. So dia orang wajib juga tayang dalam masa 2 minggu kan. 2 minggu. Tapi kalau 3 hari tu kurang dari, katalah hall ni kita ada katalah 50 hall, 100 hall. Katalah hall satu ni dia bawah dari 15%, dia boleh tarik. 15% bawah. Sebab yalah, kalau orang nak macam kena penuh jugalah. Contohlah cerita-cerita Hollywood kan, Marvel ke apa, orang macam tengok Marvel dah keluar lah minggu ni kan. Setengah macam terus pergi, setengah macam tak apa nanti next week minggu ni busy. Ada lagi Marvel tu next week. Kalau cerita macam Malaysia punya cerita, kalau dia tak keluar minggu keluar tu, dia jadi macam ni cerita best ni, tak apa nanti minggu depan tengok cerita Marvel dululah. Contoh tengok dah tak ada. Macam itulah senario dia. So support guys, keluar je, pergi tengok terus, tak payah nak ni kan. So mulai 23 Februari hari ni kita buat rekaman berapa bulan? Sekarang 15 ada dalam 8 seminggu lagi lah. Okey, persaingan daripada filem banyak persaingan. Aku rasa Ant-Man masa tu Ant-Man minggu ni. Ant-Man minggu ni. Kita seminggu kemudian lah. Tapi still sampai ke sudah. Itulah kita nak buat promo pun ingat macam Ant-Man tu yang besar, Beto yang kecil kan. Aduh. Sebenarnya. Okey. Pelakon-pelakon lain dah. Ini watak pembantu. Aku rasa macam semua yang Amir pilih ni kira macam gempak-gempak juga So aku tak percaya yang Takahara tu aku rasa macam penyanyi. Dia ada Nadia Nisa sebagai Isma, Afrin Shauki sebagai Dr. Ramli yang tukang hipnosis tu. Mio Hashim bapa kepada Beto. Datuk Rahim Razali guys. Lelaki tua
Tak tahulah yang mana. Semalam aku tak nampak. Tu siapa suruh balik awal kan? Fatimah Abu Bakar, wanita tua. Takahara sebagai Yumi. I think not bad juga Takahara. Dia pun natural. Ya, natural. Rasa dia ada pernah berlakon something lagi. You dapat dia macam mana? Sebab tahu dia punya kerja, dia musician. So I suka dia punya music. So dia ni boleh cakap Jepun. Dia actually ada buat satu lagu Jepun. So ingat senang lah. Okay, ambil ni. Kau kan kita nak pergi shoot di Jepun. Nanti dia jadi jurubahasa kat sana. Tengok pelis ada. Itulah tukar terus orang utara. Ni Pekin. Oh ya, ni gaduh ni. Kita ada macam cameo. Ana Sezwan. Itu je. Ada lagi yang nak tambah pelakon lain? Ada cameo banyak kan? Cameo. Tak ada. Yang muncul sekejap-sekejap. Itulah yang ada. You as a pengarah, mungkin ada cara sendiri untuk mendapatkan karakter semasa dekat set tu. Yalah, kita nampak semua pelakon-pelakon profesional yang nak mendapatkan shot-shot yang baik dan juga yang mungkin dapat memberi kesan pada penonton. Kita punya approach untuk Imagino ni. Approach pendekatan ni. Sebenarnya saya beli masa. Maksudnya kalau kita ada masa untuk nak buat, so contoh lah, kalau kata buat drama mungkin satu hari nak shoot 20 scene. So bayangkan nak shoot bila masa kita nak feel ke nak berlakon betul-betul apa semua. So saya beli masa dari segi kadang ada sehari tu saya buat 1 je scene. Ada hari buat 2 je scene. So saya punya pendekatan is memang saya bincang dengan dia habis-habisan punya kenapa dia scene ni macam ni, apa benda semua. Dah faham. Lepas tu saya rehearse, bagi dia buat dulu. Ikut suka dia. So kalau tak, biasanya kita shooting ni kita letak kamera macam ni. Okay, kau kena jalan sampai kat sini, kau kena ambil benda ni, kau kena cakap line ni. Tapi kita punya ni, okay, Beto, Diana, buat je apa-apa. Kita tengok dulu, lepas tu kita yang ikut dia. Macam tu. So kita kasih freedom tu. Dia nak buat macam mana ikut suka dia. Nanti kita yang technical tu follow dia kemudian. Bukan terbalik. Biasanya terbalik. Itulah. Alat yang aku nampak dekat dalam poster tu, korang reka sendiri atau reka? Dia inspirasi benda dunia macam sci-fi dalam Imagino ni. Saya inspirasi dari Star Wars. Star Wars ni dia punya approach tu, dia macam futuristic kan. Kalau kata tengok poster ke, ni barang dari future ke apa benda kan. Tapi Star Wars ni dia punya future tu dah future sangat. Barang future teknologi ni pun macam benda-benda budi kat sini. Bayangkan dah 20 tahun punya look, dah lah jadi lama lah kan. Tapi barang futuristic ni. So kita ambil macam used punya feel tu. Star Wars guna macam tu. Barang-barang dah macam used tapi dia teknologi. So, macam kita design sendiri. Kalau aku setiap kali aku tengok movie, aku akan macam nak cari angle ataupun nak cari scope yang mana yang macam kau nak bagi tahu apa dekat masyarakat. Macam kritikan, cynical ke, ataupun nak menggambarkan benda-benda yang akan berlaku dekat zaman sekarang. Macam filem ni aku nampak kau cuba untuk mengalihkan penonton kepada satu isu jiwa, psikologi, macam panic attack, benda-benda yang macam tu. Itu trigger dia lah. Tapi kalau nak cakap apa sebenarnya, ada tak macam kau rasa macam okay, aku nak masuk elemen ni untuk mengkritik masyarakat, mengetahui atau membagi info pasal benda-benda ni. Sebenarnya mengkritik tak ada. Bukan kritik, tapi dia lebih ke apa nama, tadi cakap tu lah, nak sampaikan satu tema, which is benda tu is kehidupan kita ni. Apa benda yang penting dalam hidup ni. Kan kata love and cinta ni apa semua, family ke, apa benda yang betul-betul penting dalam hidup ni. Itulah. Tapi saya tak bagi jawapan apa benda yang penting. Saya just macam present lah, dan orang kena buat kesimpulan sendirilah sebenarnya apa benda. Ya. Jadi isu sebenarnya yang nak mahu diangkat, kalau kita boleh dapat lihat, cinta lah. Cinta atau mungkin boleh spesifik lagi? Benda yang penting dalam hidup kita tadi tu sebenarnya bukanlah kata nak isu apa benda. Kalau nak spesifik lagi, apa benda yang paling penting dalam cinta hidup? Dua alam.
Aku pun tak tahu. Cerita 2 lah mungkin tak. Ada Sebab juga Watak mungkin. Nur tu dia dalam reality kan, betul tak? Dia tak pasti ya. Tak. Dia bukan Okay, tak pasti. faham. Maksudnya bila dia tengok tu kita go on journey lah macam benda ni apa jawapan benda tu. Dia misteri itulah yang kita Misteri kita so, nak misteri tu tunjukkan. akan terjawab last kali. Terjawab kot. Saya rasa terjawab. Ya. Siapa sebenarnya Nur, siapa sebenarnya ada apa, jawapan. Zuhal. Tapi jawapan terpulang kepada orang Terpulang pula. jenis. Tapi ya ada jawapan. Aku nak kena tengok sekali lagi tu saya mengharapkan benda tu bila orang tengok dia ada macam dia punya take away sendiri. Katalah pergi dengan family apa semua, dengan kawan-kawan ke, semua orang masing-masing ada macam dia punya idea apa benda sebenarnya ni, nanti jadi berbincang. Lepas tu jadi buah mulut. Harapannya macam itulah. Dengan zaman sekarang compare dengan zaman dulu saya buat tu 10 tahun lepas. Sekarang ni dah lagi media sosial apa benda semua. Netizen mengganas sekarang. Hopefully ada something yang ni. Cuma saya tak ada macam isu yang hangat apa sangat. Tak ada, kan nanti suruh Beto pakai bikini kan. Pakai baru nak hangat tapi tak ada. Tapi nanti akan buat satu event tayangan media malam-malam Jalan Perdana. Dah ada tarikh. Kita ada 20 hari bulan 20 tu. hari bulan nak dekat-dekat dengan tayangannya. Selalu orang buat seminggu sebelum. Tapi saya ambil approach macam Indonesia. Indonesia dia buat 3 hari. Lepas tu terus keluar. Satu sebab orang nak hype tu masih ada. Maksudnya baru tak malam gala, lepas tu bila cerita ni. Kalau tak macam minggu depan tu orang dah lupa ke. Tak, minggu ni terus. Maksudnya 20 hari bulan tu 23 tu dah terus keluar. Harapannya lah macam tu. Tak tahulah orang pernah buat ke. Tak sure. Ada ke? Dia depend juga kan. Tapi yang tentunya mungkin malam tu media-media akan menonton dan mungkin ada diorang akan bagi kritikan ataupun apa saja yang diorang ni kan, dan tu memang interesting. I suka macam apa feedback. Sekarang setengah orang macam feedback daripada media. Kadang ada orang marah macam kenapa bad review macam ni ke apa ke kan. Saya open je maksudnya. Itu pendapat bersedia. Bersedia untuk menerima kritikan. Mesti ada punya kan. Filem mana yang tak ada yang perfect? Tak ada. Mesti ada benda yang macam orang akan kritik kan. Mesti ada, semua orang lain-lain ni kan. Tapi sebab saya rasa kalau tengok cerita Imagino ni memang ramai orang akan pendapat lain angle. Dia ada banyak-banyak angle saya rasa lah. So saya interested nak dengar semua angle tu. And memang saya harapkan ada perbincangan lah lepas tengok. And saya memang sebab setengah orang macam marah macam dia ni keluar review negatif ke apa kan dekat online lah apa benda lah. Kalau negatif kan, kalau positif itulah, okey. Kalau kadang-kadang yang negatif ni yang membuatkan orang tu ataupun pembaca tu tunggu Netflix lah, tunggu kat TV lah, tak payah tengok lah, macam. Tapi saya open. Maksudnya kalau betul orang tu review negatif, maksudnya mungkin betul cerita tu ada negatif ke apa. Sekali kena kat saya. tapi hopefully tak. Tu nak tengok maksudnya. Saya tak marah kalau orang tu rasa ada tak puas hati dengan ini ke itu ke. Itu memang dia punya hak untuk nak cakap. Saya macam memang open je untuk orang punya kritikan. Kalau ada. Tapi kan ada setengah orang yang mungkin dia akan open benda ni kan. Macam okey, dah tahu dah cerita ni macam ni, orang tu dah reveal kan kelemahan-kelemahan. Dia terasa tahu teringin, betul ke dia ni cakap kan? Kadang-kadang dia ni mungkin review ni kena apa, mungkin dia ada niat tak elok ke dengan Amir atau tak ni Amir ni tak best ni, jangan tengok semua. Mungkin dia akan rasa macam okey, betul ke tak aku kena pergi tengok juga. So dia ada macam seruan untuk pergi tengok. Mungkin ada setengah orang macam tu. Tapi aku rasa macam kebanyakan orang yang bila dah melihat ataupun menonton, sebab sekarang kan kat TikTok berlambak review filem. So benda tu yang akan membuatkan orang akan trigger yang tak payah tengok lah, tunggu kat Netflix. Tapi saya harap untuk cerita ni dia macam opposite lah. Maksudnya orang cakap best. Semua orang semua producer mengharapkan macam tu kan. Tapi kena tengok dulu lah. Tengok dulu. Okey, akan ada dekat OTT lambat lagi lah. Tu belum lagi lah. Sekarang ni pawagam je lah. Kena jual. Aku ingat macam hari tu kan. Macam Mak Kilau tu Syamsul jual dekat Netflix 8 juta. Tak pasti berapa mahal. dia punya. Mahal. Yalah cerita dia apa?
Yalah kan. Box office apa kan. Ya. Selain daripada Perlis, shooting kat mana lagi? Mostly KL. KL lah. KL Perlis. KL Perlis. Itu saja. Tak banyak guna ni kan, macam tempat-tempat yang spesifik. Aku tengok macam garage bilik makmal tu kat KL lah. Lepas tu pasar raya, rumah. Ya. Kan. Ada guna tempat-tempat mostly lain. Macam studio perbandaran lah. Studio ada. Ya. Sekitar Perlis, sekitar KL Selangor. Ya. Okay Amir, kalau nak bagi tahu secara personal, kalau orang tanyalah apa keistimewaan filem ni? Okay. Nak jual apa? Kalau nak jual USP dia lah specialty dia. Saya rasa first kali is dia daripada tengok reaksi penonton ke apa semua, first kali is dia punya feel tu sampai dari segi sedih and family and love punya angle tu, itu first. Sebab memang kita tunjuk macam sci-fi, hipnosis ke apa semua, tapi yang sebenarnya ke depan ni cerita karakter Beto ni dan family dia. So siapa yang macam family and kekasih bercinta tu, itu ke depan saya rasa itu saya banggalah dalam masa buat ni. Then siapa juga second, dia ada juga secondary element lah, which is puzzle, mystery. Dia ada puzzle mystery macam apa sebenarnya berlaku, kita kena macam figure out. Ini mengajak penonton berfikir. Ada elemen tu juga, tapi secondary. Maksudnya ataupun dia bersama lah. Maksudnya feel love, cerita story ni apa semua. Sambil elemen puzzle dan misteri ni, dia macam misteri lah. Itu pun ada. So tu kata dua jenis penonton. Saya harap macam orang yang macam suka jenis love ke apa ni semua, dia dapat expose kepada benda misteri and puzzle ni. Siapa yang sebelah sini pula terbalik juga, macam boleh dapat dua-dua. Tu dia punya specialty bagi saya. Okay, semasa penggambaran mungkin Amir ada explore ataupun benda-benda yang aneh ke berlaku, benda-benda kena share, benda-benda yang berlaku dekat ni bukan cerita hantu tak, rasa kalau shoot cerita hantu ada kan macam semasa penggambaran mungkin ada yalah macam-macam boleh berlaku kan dekat set penggambaran. Semasa penggambaran mungkin ada benda yang nak di-share. Itulah biasanya kalau ada jawapan yang macam memang ada benda yang berlaku, someone kena pukau ke best lah kan. Tapi alhamdulillah kita orang punya shooting memang smooth. Benda paling besar yang jadi pun is just pandemic lah. Tapi saya rasa tak banyak cerita yang masa pandemic kan. So banyak cerita pasal pandemic ke apa benda semua, tapi inilah antara yang sakit baki lagi masa pandemic tu. Tapi alhamdulillah kita orang dapat shoot, settle semua benda lah dengan lancar. Okay, first fasa sebelum pandemik tu berapa hari shooting? Dalam 2 minggu. 2 minggu and then lepas tu lagi 3 minggu. 3 minggu. So kalau campur 5 minggu lah? 30 lebih hari lah. 30 hari lah. Okay. Ya. Sebulan lebih ya, dekat 5 minggu. Harapan Amir untuk movie ni, untuk semua penonton datang? Yalah, harapan saya harap orang dapat macam share and dapat kongsi cerita ni kepada semua kawan, family apa pun semua, and harap satu Malaysia dapat terima cerita yang macam ni kan, cerita yang fokus on love and family, yang ada elemen misteri, yang sci-fi. So saya harap dia something new yang orang Malaysia boleh enjoy lah. Okay Meh, nampaknya sekian dulu podcast Borak Sini Habis Sini bersama dengan pengarah dan juga penerbit lah. Jangan habis sini. Jangan habis sini. Borak ni, borak lagi. Cakap pasal so you guys boleh pergi tengok wayang. Cerita ni Imaginor, aku rasa macam something yang sebab kita dah lama Meh tak tengok cerita-cerita macam ni. Cerita maksud aku sci-fi lah. Kan? So sekarang ni yang aku nampak macam Harum Malam, dia cerita horror sikit kan. Apa lagi yang sekarang ni banyak aksi yang boleh jual kan. Tentera, aksi. Tapi sci-fi dah lama. Last time aku tak tahu bila. Tapi bila dah tengok macam ni, aku tengok ni ada elemen accessory ke ni? Kau pakai benda tu kan. Okay guys, 23 Februari
jangan lupa untuk serang Pawagam terus 3 hari. Amir duk risau ni. First 3 weekend, hari first weekend. Duk risau 3 hari tak ada orang pergi. So jangan tunggu lama-lama guys. Nanti tak ada kat Pawagam. Pawagam kita ni macam biskut. Sekejap ada, sekejap tak ada. Aduh. Okay, thank you so much Meh. Okay, thank you so much ajak. So hopefully cerita ni boleh pergi jauh. InsyaAllah. Dan satu hari ni mungkin ada festival ke, masuk festival pertandingan macam mungkin sebab aku nampak Beto kat situ kan. Bila ada Beto kat situ aku macam lakonan dia makin hari macam nampak. Walaupun aku rasa penggambaran Mat Kilau sebelum tu kan. Sebelum tu kan. Nampak. Dia macam ni lah. Lupa satu lagi benda. Satu lagi last benda lah. Dia siapa yang suka tengok Beto dekat Mat Kilau tu kan. Satu Malaysia ni suka ni. Tengok Beto ni pakai tanjak dekat Mat Kilau. Version kita is Beto pakai mesin. Okay, thank you so much. Bye bye. Assalamualaikum.